Hai, Assalamualaikum. Saya Aizat Ismail, Peguam Hartanah dan juga founder Hartanah dan Anda. Sebagai seorang peguam, saya telah berpengalaman mengendalikan urusan hartanah selama 20 tahun dan saya ingin kongsikan pula pengalaman dan ilmu yang saya ada kepada anda melalui platform Hartanah dan Anda, sama ada secara online ataupun offline. Ini semua saya lakukan kerana matlamat saya adalah untuk membantu sekurang-kurangnya 100,000 orang, terutamanya bumi putra, memiliki hartanah pertama mereka dalam tahun 2021. Kini, saya ingin mengajak anda untuk bersama-sama mencapai impian tersebut. Ayo, kita buktikan bahawa kita semua boleh. Jom follow Hartanah dan Anda untuk saya bantu anda memiliki hartanah dalam tahun ini dengan cara yang betul. InsyaAllah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam segmen Sejam bersama Coach Isaac bersama saya di Facebook page Hartanah dan Anda. Apa khabar semua? Saya harapkan agar tuan-tuan perempuan berada dalam keadaan sihat walafiat, ceria-ceria selalu bersamping keluarga tersayang, dan saya percaya ramai di kalangan kita yang sedang bercuti hari ini. Hari ini merupakan hari ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Jadi patut merafak sembah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah daulat tuanku, dirgahayu tuanku kepada Seri Paduka Baginda Tuan Agong, dan kita semua sedang bercuti sekarang ni. Saya percaya ramai di kalangan kita yang berada di rumah, dan mungkin ada yang baru je lepas bersarapan, ada yang mungkin sedang menghabiskan puasa 6. Ada juga yang saya dengar tengah berpuasa 6 lagi ni, tak habis-habis lagi puasa 6 dia. Tapi alhamdulillah lah sempat lagi sebenarnya nak habiskan puasa 6. Hari ni muka hari Syawal yang ke berapa 26 kot, saya pun tak ingat dah kan. So mungkin ada di kalangan kita yang baru je lepas pergi ke kedai membeli barang-barang dapur dan sebagainya. Dan tak kurang juga yang baru lepas sidai kain, baru lepas tolong isteri memasak, sarapan dan sebagainya lah. Okay, jadi terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat yang sedang mengikuti rancangan live bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang telah bersama-sama sepanjang minggu lepas. Kita dah bersiaran sejak daripada 1 bulan Jun sepanjang minggu lepas untuk membincangkan topik-topik hangat berkaitan dengan perkara-perkara yang kita perlu lakukan sebelum memiliki ataupun sebelum bertindak untuk membeli rumah. Okey, jadi minggu ni kita akan mulakan pula segmen yang seterusnya ataupun sesi yang kedua yang kita kisarkan tentang apa yang perlu dibuat ketika nak membeli rumah. Dan insyaAllah dalam minggu ni, bermula pada hari ini, saya akan mula membincangkan topik-topik yang tuan-tuan perempuan perlu fahamkan, perlu hadamkan berkenaan dengan aspek ketika nak membeli rumah masing-masing lah. Okay? Jadi untuk pagi ni sebenarnya saya tak kesorangan, saya ada sahabat-sahabat saya, 2 orang sahabat saya sebenarnya. Saya nak bawa seorang tapi seorang lagi tu kata bawa lagi seorang lagi ni kan. Jadi dua-dua saya angkut bersama untuk kita pada pagi ni. Alhamdulillah dua-dua telah menyatakan persetujuan untuk bersama-sama kita. Jadi sebelum saya keluarkan diorang kat skrin, saya nak mohon bantuan tuan-tuan perempuan semua, siapa yang dah join rancangan live ni, untuk melakukan 2 perkara. Yang pertama sekali, saya nak mohon tuan-tuan perempuan tekan button share. Kongsikan dulu rancangan live ni. Kita tarik seramai mana yang boleh kawan-kawan kita yang ada kat luar sana tu untuk bersama-sama join kita pada pagi ni. Daripada dia orang tak buat apa-apa kat rumah tu, duduk melangor je, baik dia tengok live kita ni kan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak mohon bantuan tuan-tuan perempuan, siapa yang dah join rancangan live ni, untuk memperkenalkan diri. Masukkan di ruangan komen tu, kenalkan diri masing-masing, nak bagi salam ke, nak ucapkan selamat pagi ke. Seperti mana yang kita dah tengok Tuan Saifuddin Sulong buat kat sini. Waalaikumsalam Tuan Saifuddin. Okay. Tuan Hishamuddin ada salam dan selamat pagi. Okay. Terima kasih Tuan Hishamuddin. Waalaikumsalam. Puan Raudah Property, waalaikumsalam. Puan Zuliati, waalaikumsalam. Tuan Firdaus mana ada? Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Firdaus. Puan Ezrina, okay, seperti biasa Puan Ezrina. Okay, waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Selamat pagi.
dan Tuan Johari Jeffrey. Waalaikumsalam. Okay, so siapa-siapa yang dah join ni minta tolong tolong masukkan ruangan komen, kenalkan diri masing-masing. Sembang-sembang lah, sekurang-kurangnya saya boleh nampak nama anda dan saya boleh tegur anda, insyaAllah. Okay, so seperti mana yang saya dah war-warkan tadi, saya ada dua orang insan yang hebat. Dua-dua ni merupakan Peguam Bila dan Peguam Syara Mahkamah Tinggi Melaya. Dua-dua ni merupakan rakan kongsi di Tetuan Asia Hisam. Dan dua-dua ni merupakan junior saya. Junior saya di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Siapa pernah dengar nama Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang ataupun singkatannya SMAP Kajang? Kalau tahu, tulis tahu kat situ. Masukkan di ruangan komen. Okay, kami bertiga ni adalah merupakan alumni Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang yang terletak di Batu 13 Kajang. Dekat je dengan rumah saya ni. Kalau misal kata jalan kaki tak sampai 15 minit boleh sampai kot sekolah saya tu kan. Memang saya suka duduk kat Kajang ni sebab semangat kecintaan pada SMAP Kajang tu dari dulu sampai sekarang. Daripada tahun 90 saya mula bersekolah di situ. Dan dua-dua ni juga merupakan peguam-peguam yang hebat. Mereka ni dah banyak mengendalikan urusan-urusan transaksi jual beli tanah. Mereka juga dah biasa menguruskan transaksi perjanjian pinjaman dengan bank. Mereka juga dah biasa buat kes-kes litigasi untuk saman menyaman dan sebagainya. Jadi saya rasa terpanggil lah untuk berkongsi topik kita pada pagi ni. Okey, kita keluarkan sekejap topik. Saya lupa pula nak masukkan kita punya topik pagi ni. Tu dia. 1 jam bersama saya, Coach Isaac, topik deposit dalam urusan jual beli rumah. So itu yang kita akan bincangkan pada pagi ni. Okey, cukuplah kita punya mukadimah. Panjang lebar saya dah bebel pagi ni kan. So saya keluarkan 2 orang sahabat saya iaitu Tuan Zakwan dan juga Tuan Ziadi Zaidun. Okey, kita unmute kejap mic diorang ni. Nanti lupa nak unmute kan, tak dengar pula suara diorang. Okey, apa khabar semua? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak alhamdulillah sihat. Okey, kita panggil Zakwan sebagai Zack, kita panggil Ziadi sebagai Eddie lah. Senang macam tu kan Itu nama manja diorang kan. Kita panggil nama manja diorang je senang. Kalau nak panggil panjang-panjang nanti kan takut sebut nama je dah sampai 15 minit ni kan. Okey, so terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama-sama dengan saya pada pagi ni. Okey, dan insyaAllah pagi ni kita akan bincangkan topik yang tidak kurang menariknya dan topik ni sangat penting tuan-tuan perempuan sebab kita nak bincangkan berkenaan dengan deposit ni. Saya percaya ramai di kalangan sahabat-sahabat tuan-tuan perempuan yang nak beli rumah dia tak tahu lagi cara macam mana nak berurusan dengan ejen hartanah, nak bayar deposit tu macam mana, macam mana cara nak membayar deposit ketika berurusan dengan peguam. Jadi pagi ni kita akan rungkaikan persoalan tersebut dan jika sekiranya tuan-tuan perempuan ada apa-apa pertanyaan yang ingin diajukan boleh masukkan di ruangan komen. Kita boleh sama-sama tanyakan dengan speaker-speaker hebat kita pada pagi ni macam mana cara untuk menjawab soalan-soalan tuan-tuan perempuan tu semualah. Okey, kita mulakan dengan Zack dululah Zack. Okey, mungkin Zack boleh bagi senario sekarang ni dalam keadaan kita di fasa pandemik COVID-19 ni lah. So ramai di kalangan kita yang sebenarnya nak berurusan dengan peguam, nak berurusan dengan ejen hartanah, kita menghadapi kekangan. Menghadapi kekangan sebab kita tak boleh nak keluar rumah. Kita tak boleh nak merentas daerah dan sebagainya. Jadi dalam keadaan tempoh pandemik ataupun dalam kita tengah lockdown sekarang ni, macam mana urusan untuk menandatangani perjanjian jual beli dengan peguam tu dapat dilaksanakan? Silakan Zack. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Coach Isaac kerana menjemput saya dengan AD pada hari ini. Sebelum saya teruskan, saya nak ucapkan happy anniversary lah kepada Coach Isaac. Hari ini after birthday dengan yang di Pertuan Agong pula. Pandai. Terima kasih Zack. Terima kasih. Berbalik kepada soalan tadi, dalam situasi pandemik, situasi sekarang ni lockdown kan yang lebih serius, macam mana kita peguam ini menguruskan transaksi hartanah. Pertama sekali, apa yang kita nak maklumkan kepada anda semua adalah semestinya bila kita sebut sebagai lockdown ini, banyak agensi-agensi dah tutup lah. Dah tutup in the sense that diorang tak boleh nak berurusan secara rasmi lah di pejabat dan sebagainya. So sebagai peguam yang menguruskan hartanah, kita memang banyak bergantung kepada pihak-pihak ketiga ini seperti bank, pejabat tanah, LHDN, syarikat-syarikat pemaju dan sebagainya. So apa yang kita boleh buat sekarang ini adalah kita cuba buat apa yang kita boleh buat dalam keadaan sekarang. Sebagai contoh, kalau ada kes-kes
daripada ejen-ejen hartanah yang masuk ataupun ada pembeli-pembeli yang datang kepada kita, approach kita untuk melihat dan melaksanakan diorang punya proses jual beli rumah. Apa yang kita boleh buat, kita hanya boleh untuk buat preliminary punya job dulu. Okay, sebagai contoh, kita boleh start dengan collection of documents, okay, dan kita boleh semak dokumen-dokumen yang ada pada tangan mereka. Sebagai contoh, kita boleh semak grant, kita boleh semak perjanjian jual beli yang ada, semak perjanjian-perjanjian pinjaman yang ada. Itu sahaja yang boleh kita buat. Okey, lebih daripada itu, sebagai contoh, kita nak buat land search dekat pejabat tanah pun tak boleh. Semua dah lockdown. Baru-baru ni last week saya difahamkan pejabat tanah Negeri Sembilan dia buka kejap. Tapi semalam dia keluarkan satu memo, Negeri Sembilan pun tutup sampai 14 Jun. Sebab tempoh dia buka last week tu ada seorang dah kena COVID positif. Nauzubillahi min zalik. Okey. So itu yang buat. Selain daripada itu, kita akan cuba buat benda-benda yang boleh lah. Contohnya LHDN ni sebenarnya beroperasi sebenarnya. Kalau ada yang tak tahu dekat sini, SMP ataupun perjanjian-perjanjian jual beli yang telah ditandatangani, dan kita sebenarnya kita boleh hantar untuk stamping secara online. Okey, masuk saja online, cuma masa ni akan ambil lambat sikit lah, 3 ke 4 hari, dan insyaAllah kita boleh bayar secara online. Cuma berurusan secara fizikal dekat pejabat tanah, dekat LHJN itu tidak boleh dibuat lah buat masa ini. Itu saja. Maknanya tindakan kita ni, kerja-kerja kita ni lebih terhad lah Coach buat masa ini. Alhamdulillah. Okay, terima kasih atas pencerahan Zack. Apa ni, kita nak tegur Ziadi pula Edi. Okey, tadi Zack dah cerita berkenaan dengan urusan dengan pejabat tanah, dengan pihak lembaga hasil dan sebagainya. Jadi macam mana pula kalau ada bakal-bakal pembeli nak berurusan dengan pihak bank? Okey, sekarang ni kita difahamkan bank masih lagi beroperasi whether dekat bank yang menyediakan khidmat untuk keluarkan duit, nak masukkan duit dan sebagainya, ataupun yang memproses pinjaman perumahan. Jadi dalam keadaan sekarang ni yang Eddie nampak bila kita nak berurusan dengan pihak bank ni, setakat mana yang bank boleh proses kita punya permohonan loan tu? Adakah seperti biasa ataupun ada kekangan sikit sekarang ni? Bagaimanapun kita tak boleh nak elakkan memang akan ada kekangan. Tetapi saya dimaklumkan oleh rakan-rakan pihak perbankan dan juga bankers-bankers, mereka masih menjalankan operasi tetapi dengan kadar yang sangat terhad. Ada yang tutup pukul 2, ada yang work from home, ada yang dapat akses sistem weekdays ataupun beberapa waktu sahaja. Bagi saya, in term of menjalankan operasi, kami masih lagi belum dapat apa-apa memo ataupun pengumuman daripada pihak bank yang mereka tidak boleh melakukan apa-apa operasi. Tapi apa yang kami dapat maklumkan, mereka katakan ianya adalah sangat terhad. Maknanya ada kekangan-kekangan lah. Pihak kami juga dimaklumkan last week ketika kita bermula PKP 3.0, masih ada lagi loan yang telah diluluskan. Maknanya approved by the bankers, by the system of the bank. Dan LI masih lagi boleh diberikan. Itu menunjukkan bahawasanya operasi masih boleh dijalankan tetapi mungkin tidak sama. Totally tidak boleh sama lah seperti sebelum PKP. So maknanya dari segi sahabat-sahabat RAN ataupun bakal-bakal pembeli yang mungkin nak buat submission untuk loan dan sebagainya, boleh teruskan, tak ada masalah sebenarnya. Dan hari itu kita dah bincang dengan Syafiq. Syafiq, abang mortgage jambu kita dah cerita pasal macam mana cara nak buat permohonan loan, macam mana kita nak pastikan loan kita boleh diluluskan dengan cepat dan sebagainya. So maknanya tuan-tuan puan jangan risau, dalam tempoh kita berlockdown sekarang ni pun tak ada masalah, kita boleh je teruskan dengan loan application submission pada pihak bank. Kita punya kawan Zack ni hilang pula ni. Kat mana pula dia ni? Tak apalah, sementara nak tunggu Zack masuk balik ni, saya rasa mungkin internet connection dia tu. Tadi saya pelik, saya tengok apa hal pagi-pagi dah duduk dalam kereta Zack ni, rupa-rupanya dia punya internet connection kat rumah tu tak berapa elok. Dia beritahu dengan saya dia kena duduk dalam kereta baru dia boleh live. Ni mungkin angin tiup ke arah lain, dia tak dapat signal. Tak dapat signal tu jadi yang kata terputus pula. Tak apalah, nanti kejap lagi kalau dia masuk kita boleh masukkan dia balik dalam kita punya streaming dah lah. Sementara tu kita duk sembang dengan Eddie dulu. Eddie, bila kita cerita pasal deposit ni dia kita fokuskan lah perbincangan kita pagi ni untuk hartanah di pasaran sekunder lah, pasaran subsale. Jadi bila kita sembang tentang deposit, tak boleh lari mana-mana orang, mana-mana individu yang nak membeli rumah, biasanya dia memang dinasihatkan untuk menyediakan sekurang-kurangnya 10% duit untuk membayar deposit.
Okay, so sebagai contoh, katalah harga rumah tu 300,000. So maknanya 30% dia kena sediakan. Ni Zack dah masuk, saya masukkan dia balik dalam stream ni. Okay. Zack, hilang kejap tadi Zack Sebab tadi ada masalah teknikal sikit phone. Oh, okey, tak apa. Ni dah masuk balik ni, okey lah. Harap-harapnya tak ada masalah lepas ni. Okey, so kita teruskan dengan perbincangan kita. Okey, so bila kita cerita pasal subsale, bila kita cerita pasal secondary market, ada keperluan untuk bakal-bakal pembeli menyediakan 10% deposit. Okey, jadi mungkin Eddie boleh ceritakan sikit, bila kita cerita pasal deposit untuk kes subsale ni, macam mana kita punya pembayaran tu dibuat? Saya difahamkan ada dua, satu untuk earnest deposit ataupun booking fee yang dibayar kepada ejen ataupun kepada syarikat agensi hartanah. Yang kedua tu kita panggil dia sebagai balance deposit, baki deposit yang kita bayar ketika nak sign perjanjian jual beli. Jadi mungkin Eddie boleh terangkan kepada publik macam mana? Okey, pertama sekali saya suka kalau saya boleh katakan kepada pendengar-pendengar ataupun yang menonton bahawasanya saya ada pandangan, kita sepatutnya boleh asingkan pandangan ini dalam beberapa sudut pandang. Okey, pertamanya saya selalu konotasikan saya adalah sebagai seorang peguam yang litigasi, maknanya peguam yang masuk ke mahkamah tetapi menguruskan isu-isu tentang 10% deposit dan sebagainya. Dan dewasa ini ketika pandemik berlaku, bang, saya boleh cakap coach, sangat banyak masalah dan isu tentang 10% ini. Vendor, yalah, because of the economy, they put very depressed dan sebagainya, orang rampas 10%, orang tak nak bayar 7%, orang batalkan jual beli, dah tak ada duit, dah tak ada what we call it means untuk meneruskan pembelian, dia batalkan tiba-tiba, dia tak nak pulangkan 10% dan sebagainya. So saya rasa sudut pandang ni perlu dilihat daripada dua aspek lah, dua segi. Pertama daripada sudut jual beli. Okey, kalau daripada sudut jual beli, saya suka menyatakan bahawasanya ada dua cara sahaja yang ada. Yang pertama di bawah Akta Kontrak 1950. Maknanya kita buat kontrak lah, okey, memang kontrak yang proper kontrak. Kedua, melalui di bawah Akta 242. Saya panggil Akta 242 lah. Maknanya kita panggil LPPEH punya akta, Akta Penilai harta tanah, pentaksir ejen harta tanah. Okay. Maka dua ini sahaja yang boleh digunakan. Dan sekiranya kalau kita betul-betul mendalami kedua-dua akta, kedua-dua aspek undang-undang ini, sekiranya saya diberikan peluang untuk menilai Akta Penilai Pentaksir dan Ejen Harta Tanah ni dengan jelas dalam jadual 7 peraturan 48 bahagian C menyatakan dengan jelas maximum you can take is 3%. Kemudian dinyatakan dalam poin 7 dalam General Code of Conduct, ianya boleh diambil daripada satu pihak sahaja, dan kemudian dinyatakan dengan jelas bahawasanya standard 9 juga menyatakan ianya perlu dimasukkan dalam client's account. Okey, kenapa saya explain ke semua perkara ini? Sebab ini adalah satu isu yang sangat rampant. Okey, ramai orang kata sekarang ni ejen tanah ada isu, ada masalah duit dimasukkan di tempat yang selain daripada client's account dan sebagainya. Tetapi secara umumnya, sekiranya kita merujuk kepada topi beliau, macam Coach Aizat tadi kita bincang tadi, kalau dia adalah real estate negotiator, dia tidak boleh lari daripada hanya mengambil 3% maksimum. Itu yang dikatakan dalam section jadual 7 peraturan 48, maksimum 3%. Okay, tak boleh lebih daripada 3%. Itu dia kata land sekarang ni, melainkan ada yang benda-benda lain lah, shuttle dan sebagainya, additional claim dan sebagainya, tapi yang secara asasnya 3%. Kedua, dalam standard 9 menyatakan dengan jelas perlu masuk dalam client's account. Dan kemudian seterusnya yang ketiga, dan nyatakan bahawasanya di bawah section 23, kalau kita tengok lembaga penilaian harta tanah LPPEH punya Akta 242, dengan jelas ianya hanya boleh digunakan kepada rent yang berdaftar, rent yang registered sahaja. So tiga ini menunjukkan dengan jelas bahawasanya 3% ini hanya boleh diambil sekiranya anda real estate negotiator. Okay, so soalan seterusnya Coach Aizat yang selalu ditanyakan, saya boleh katakan, sebenarnya 3% ni siapa yang kena bayar? Pembeli ataupun penjual? Okay, ramai orang kata sebenarnya yang kena bayar pembeli. It's good bila dia kata pembeli, sebab pembeli yang bayar secara teknikalnya, pembeli yang bayar lah kan, bila dia nak book tu dia bayar 3%, betul? So maka real estate negotiator akan cakap, okay, sebenarnya yang bayar saya, yang bayar upah saya adalah pembeli lah, yang bayar booking saya adalah pembeli. Tetapi sekiranya dilihat daripada sudut yang lebih panjang, lebih besar, sebenarnya yang bayar the 3% saya boleh katakan adalah penjual. Okey, kenapa ianya berlaku demikian? Sebab 3% itu membentuk sebahagian daripada harga jualan. Tadi macam Coach Aizat cakap tadi, 300,000. Saya ambil 100,000 lah lebih mudah. So sekiranya pembeli dah bayar 3%, 3,000,
So pembeli hanya kena bayar bakinya lah, mungkin 97,000 ataupun baki lagi 7,000. Maka 3,000 ini adalah daripada kocek pembeli. Tetapi sebenarnya dia adalah upah yang diberikan oleh penjual kepada real estate negotiator. So bila saya bincangkan di bawah topik Akta 242, saya menyatakan 3% ini adalah satu booking fees yang sepatutnya dimasukkan dalam Akta 242. Okey, dalam SPA nanti sepatutnya akan membincangkan tentang booking fees ini telah dibayar dan ianya adalah tentang real estate negotiator punya fees lah. Okey. Tetapi ada satu lagi, Akta Kontrak 1950. Akta kontrak ni adalah kita sebenarnya boleh buat apa sahaja kontrak. Ialah sebenarnya kalau saya dibenarkan untuk ceritakan secara ringkas sikit lagi Coach Azraq, okey. Silakan. Sale and purchase agreement ni sebenarnya akta kontrak. Bila kita kata akta kontrak 1950, apa sahaja boleh ditulis dalam tu selagi tidak berbeza dengan undang-undang. So dalam kedua-dua perkara ini dengan jelas mereka boleh monitor ataupun dua undang-undang ini boleh monitor kemasukan 3%. Isunya perlu lebih jelas, 3% ini adalah daripada undang-undang mana? Kenapa? Ini saya kena bezakan. Sekiranya ia di bawah Akta 242, Akta Penilai Pentaksir Ejen Harta Tanah tadi, maka saya boleh katakan sekiranya berlaku apa-apa sekiranya saya dibenarkan untuk membuat satu komentar, saya katakan tugas rent telah selesai setelah SPA dijalankan, dilunaskan. Sekiranya SPA itu tidak boleh berjalan, kerugian itu terpaksa ditanggung oleh penjual. Ini saya punya komentar yang sedikit saya rasa berdasarkan kepada Akta 242. Tetapi berdasarkan kepada Kontrak Act 1950, kalau SPA itu dalam Kontrak Act 1950, berlaku apa-apa saja yang berlaku dalam SPA, 3% itu perlu dipulangkan oleh penjual kepada pembeli. So ini adalah dua pengasingan, dan bagi menjawab apa soalan Coach Isaac tadi, 3% ini dibenarkan oleh undang-undang, diregulate oleh undang-undang, tetapi sebenarnya yang ketiga juga penting. Ianya adalah persetujuan oleh both parties. Ada juga kita dengar sekarang kalau dulu beli rumah mesti ada 10%. Sekarang beli rumah developer bukan saja tak payah ada 10%, developer bagi lagi 20%, 30%, dan sebagainya. So yang nombor 3 ni juga penting, tetapi ianya adalah di bawah payung Kontrak Act 1950. Maknanya pihak-pihak punya persetujuan. So itu jawapan saya tentang bagaimana kita nak recognize ataupun bagaimanakah kewujudan 3% dalam transaksi hartanah ini. Okay, jadi jelas, saya harap tuan-tuan perempuan yang mendengar penjelasan daripada Eddie tadi, nampak dia punya perbezaannya dari segi akta kontrak dan juga dari segi akta 242. Jadi kebanyakan daripada penonton-penonton, sahabat-sahabat yang menonton rancangan live kita pada pagi ni terdiri daripada ejen-ejen hartanah. Jadi tuan-tuan perempuan semua kena faham, bila kita berurusan sebagai seorang ejen hartanah, sebagai seorang real estate negotiator, tuan-tuan perempuan perlu pastikan sekiranya nak menerima ataupun pembeli itu nak membayar 3% earnest deposit tersebut, kita perlu pastikan yang duit itu dimasukkan ataupun dibuat atas nama syarikat agensi hartanah milik kita lah. Kalau misalnya kata kita bernaung di bawah ABC Sdn Bhd ataupun di bawah XYZ Sdn Bhd, jadi patutnya cek 3% tersebut dibayar atas nama agensi kita dan bukannya atas nama peribadi, nama individu siapa-siapa sekalipun lah. Okey, dan kita kembali kepada Zakwan. Okey, Zakwan dah okey dah, Zak? Boleh. Boleh risau juga tiba-tiba kan hilang lah kan. Okey, kita balik semula bincangkan tentang masih lagi berkisar tentang isu deposit tadi tu. Okey, 3% kita faham dibayar ketika nak sign booking form. Dan baki 7% dibayar ketika nak sign SPA. So dalam keadaan sekarang ni, wujud ke mekanisme bila kita tak boleh nak keluar, nak jumpa dengan real estate negotiator ataupun nak jumpa dengan ejen-ejen hartanah, buat sesi viewing appointment dan sebagainya. Jadi ada setengah-setengah ejen hartanah yang menggunakan virtual punya appointment lah, dia buat viewing secara virtual, dan ketika tu dia forwardkan digital form secara PDF, ataupun mungkin dia ada borang yang perlu ditandatangani oleh bakal pembeli kalau dia bersetuju. Selepas dia dah tengok virtual tour tu, dah tengok rumah tu secara virtual, dia rasa berminat untuk booking rumah tersebut, dan dia bersedia untuk nak sign booking form dengan ejen yang
bawa dia secara virtual tadi tu. So adakah mekanisme yang boleh diguna pakai sekarang ni ketika dalam fasa lockdown ni untuk dia menentangani dan dia membayar booking walaupun benda tu secara virtually? Okay, Zaid mungkin boleh ulas sikit tentang perkara tu? Alright, kalau semua orang dah tahu sekarang ni because lockdown ni dah macam-macam orang buat invention ialah dari segi apa sahajalah termasuk juga dengan undang-undang. Okay, walaupun invention ni ada dalam undang-undang, tapi apa yang perlu dipastikan adalah setiap apa yang kita buat pasti disertakan dengan bukti lah. Okay, kalau saya nak bagi contoh, kalau dulu orang semua dia hanya depend kepada black and white hard copy kertas sahaja. Ada black and white, sign, maka itulah akan dianggap sebagai satu solid proof untuk sesuatu transaksi. Kan, baiklah you nak buat agreement ke, you nak buat apa saja, semua tu solid proof. Tapi lama kelamaan kita dah berevolusi. Bila kita berevolusi, kan, kalau tuan-tuan pun mungkin tahu dah pernah terbaca, okey, mahkamah kita pun telah mengisytiharkan bahawa proof daripada WhatsApp juga merupakan satu bukti yang boleh diterima pakai dalam mahkamah. Okey, nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa segala bentuk documentation secara online, asalkan ada pihak yang memberi tawaran dan ada pihak yang menerima tawaran tersebut. Sebagai contoh, as simple as bang, saya masukkan wang earnest deposit sebanyak 3,000 ini ke dalam agensi. Okey, dan agensi kemudian reply balik, ini adalah resit penerimaan ya, ataupun boleh kami dah terima resit ini. Itu pun sudah cukup untuk dianggap sebagai satu bukti penerimaan yang sah dan boleh diambil kira lah sebagai bukti dokumentasi yang sah lah untuk urusan jual beli hartanah. Sama juga dengan sekarang ni, saya dapati bahawa banyak agensi-agensi sekarang ni sudah ke hadapan in term of teknologi. Okey, mereka lebih ke hadapan in term of teknologi. Ada agensi-agensi yang menyediakan application tertentu untuk memudahkan dia punya klien dan dia punya agent untuk berurusan. Okay, you view secara online ya, sekarang ni pun orang viewing tak boleh sejak daripada PKP 1, viewing semua buat secara maya saja. Okay, kita pergi buat video, masuk bilik ke bilik dan sebagainya. Okay, dan apabila dah view, mereka akan sign e-form, kita panggil okay, e-form. Okay, orang sana akan keluarkan term-term yang sebetulnya daripada agensi dan buyer boleh sign. Dah tengok bayaran apa, setuju, terma-terma berikut, 3% dibayar, 7% akan bayar semasa S&P, baki 90% lagi akan dibayar kemudian dan sebagainya. Setuju, sign, dapat salinan dan saya anggap itu merupakan satu transaksi yang sah lah. Okay, cuma betul kata Coach Isaac tadi lah. Saya cuba untuk reiterate balik apa yang Eddie bagi tahu. Di Malaysia sebenarnya pembayaran commission kepada ejen ini, kita mengamalkan konsep diverted charges tau. Diverted charges. Sepatutnya yang membayar adalah owner. Okey, sebagai contoh kalau kita ambil kes-kes yang berlaku dekat Australia misal kata, Australia ataupun US, mereka menetapkan bahawa ejen hartanah ini hanya akan dapat dia punya fees ni, okey, di akhir transaksi nanti. Sebab apa? Sebab mereka nak make sure duit yang dibayar oleh owner ini, okey, secara sahnya adalah duit yang dimiliki oleh owner tersebut lah. Duit yang dibayar oleh buyer ni adalah secara sahnya duit itu dimiliki oleh owner. Barulah dia akan ambil. Okey, mereka takkan ambil awal. Sebab apa? Mereka melihat bahawa transaksi hartanah dekat sana ada banyak sangat condition precedent yang mereka perlu lalu. Samalah juga dengan Malaysia. Okey, kita ada kes-kes yang melibatkan contohnya leasehold, bumi nak transfer kepada non-bumi. Okey, tidak ada mana-mana peguam pun yang boleh beri kepastian 100% confirm kelulusan dapat dibuat. Okey, atas 70% pun tak boleh bagi. It's a 50-50 punya deal. Okey, kalau you masuk, you buat rayuan, lepas, maka lepas. Dalam keadaan ini, inilah antara isu-isu yang berlaku lah. Okey, dalam keadaan bila kita buat transaksi leasehold bumi ke non-bumi ini, selagi mana transaksi ini tak dapat kelulusan daripada pejabat tanah, okey, saya dapati dekat Malaysia ada agensi-agensi yang tidak akan lepaskan komisen kepada ejen masing-masing. Sebab apa? Ada risiko. Okey, bukan tak boleh nak lepaskan. Kalau lepaskan tiba-tiba gagal untuk dapat kelulusan, dia akan jadi isu kemudian hari. Samalah juga dengan kes-kes yang melibatkan urusan low cost, misal kata.
Okay, kalau kes itu very straightforward, okay. Kalau kes itu kita nampak macam dia ni boleh lepas ke tak low cost punya kelulusan konsen ni, dan itu akan menjadi isu kemudian hari. Sebab bagi saya coach, satu benda yang berlaku dekat dalam kita punya urusan jual beli hartanah yang melibatkan ejen ini adalah, berdasarkan kepada pengalaman saya, most of the time buyer tidak akan sesuka hati untuk membatalkan atau menarik diri daripada urusan jual beli hartanah. Dia sign ATP, okay, dan dia pasti akan sign SMP kalau loan dia lulus. Sebab apa? Sebab mereka telah membayar earnest deposit. Yang bagi pandangan saya, earnest deposit ni sebenarnya saya boleh katakan sebagai commitment fees yang buyer letakkan. Dia tahu, kalau aku letakkan earnest deposit 3% ni, itulah komitmen aku kena sedaya upaya dapatkan loan macam mana sekalipun untuk teruskan perjanjian. Kalau tak dapat, apa yang berlaku? Dia akan forfeit. Itu mungkin AD boleh terangkan lepas ni. Tapi di pihak vendor pula, coach saya masa sikit di pihak vendor pula, kalau tuan-tuan perasan, okay, vendor ini ataupun owner, dia tidak meletakkan sebarang commitment fees pun bila dia melantik ejen hartanah. Okay, kita tahu dalam ATS ada bagi tahu, okay, saya melantik kamu sebagai ejen hartanah dan saya bertanggungjawab untuk memberikan 3% kepada kamu sebagai ejen fees disebabkan kerja-kerja yang kamu lakukan, iklan dan dapatkan buyer. Tapi kalau katakanlah saya menarik diri tanpa apa sebab-sebab yang munasabah, okay, buyer boleh claim pertama sekali, dia boleh claim 3%, kalau ikutkan ATP lah, 3% sebagai liquidated ascertain damages, ganti rugi. Yang kedua, buyer boleh pergi court untuk dapatkan perintah specific performance. Sebenarnya kalau kita terangkan kepada buyer secara berdepan, ejen terang kepada buyer akan rasa, wow, aku ada that particular right aku boleh claim 3% extra, aku boleh pergi specific performance. Tapi sebenarnya itu hanyalah atas paper sahaja. Kan? Kita sedapkan buyer kita tu because of, okay, you akan dapat dua benda ni. Okay? Tapi hakikatnya, vendor has nothing to lose. Okay, kalau tiba-tiba dia tarik diri, tak ada wang apa pun yang akan diambil daripada aku. Okay, sebab banyak kes, bila vendor tarik diri, buyer hanya putih mata. Sebab apa coach? Sebab untuk kita pergi ke mahkamah dapatkan specific performance, dia memerlukan kos yang lain. Okay, untuk kita kejar 3% liquidated ascertain damages tu, okay, dia bukan senang-senang kita nak tulis surat kepada owner terus bayar. No. It's going to take a long process baru dapat. Ini yang saya bagi tahu, sebenarnya proses jual beli hartanah dekat Malaysia ini sebenarnya ada dilema sikit. Okay, buyer memang betul-betul committed, tapi on the side of vendor, dia sedikit ada kekurangan dekat situ sebab mereka has nothing to lose. Dia boleh lantik, dia boleh cancel lantikan at any time without having nothing charge on them. Itu pandangan saya lah. Okey, terima kasih Zack. Ulasan yang Zack berikan tadi tu sinonim dengan kes yang saya sedang hadapi sekarang ni. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan puan, ada satu kes yang saya sedang kendalikan. Penjual kes saya ni adalah klien saya lah. Dan pembeli itu diwakili oleh peguam lain. So dalam urusan jual beli ni melibatkan hartanah berstatus leasehold yang perlu mendapatkan kebenaran pindah milik daripada pejabat tanah. Okay, so kebetulan kes ni melibatkan penjual seorang Bumiputera dan pembeli ni adalah non-bumi. So bila pembeli ni non-bumi, saya sebagai peguam penjual, saya dah submit permohonan untuk mendapatkan konsen ataupun kebenaran pindah milik pejabat tanah. Dan kita dah masuk appeal 2 kali. Permohonan pertama kena tolak, appeal yang pertama kena tolak, appeal yang kedua pun kena tolak. So bila saya check balik dengan pihak pejabat tanah beritahu memang kes ni memang tak boleh diluluskan disebabkan penjual ni dia pegang hartanah tersebut less than 10 years. Kurang daripada 10 tahun. Okay, jadi itulah yang memungkinkan kes tersebut tak boleh nak dapatkan kelulusan untuk pindah milik. Okay, isu berkenaan dengan deposit ni timbul apabila ketika klien saya menandatangani dokumen bersama dengan ejen hartanah, klien saya sebagai penjual, dia tanda tangan dokumen bersama dengan ejen hartanah, dia tanda tangan tu ada 2 jenis borang. Borang yang pertama dia panggil appointment letter. Appointment letter antara dia dan juga ejen tersebut untuk melantik ejen tersebut menguruskan
urusan jual beli antara penjual dan juga pembeli lah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sign booking form ataupun ATP, agreement to purchase, dengan ejen tersebut, yang mana ATP tersebut telah ditandatangani oleh dua-dua pihak lah. Dia sebagai penjual dan juga dengan pihak pembeli tadi. Okay, so sejurus selepas ATP ditandatangani, pembeli pun dah bayar 3% earnest deposit, terus ke akaun stakeholder milik syarikat agensi hartanah ejen tadi tu. Okay, so 3% dah dibayar. Okay, bayangkan kat situ 3% dah dibayar, masuk dalam akaun stakeholder, syarikat agensi hartanah tu pegang duit tu sebagai stakeholder. Okay, cuma isunya bila kita dah tanda tangani perjanjian jual beli, so after kita dah sign ATP, kita nak masuk pula ke fasa nak sign perjanjian jual beli. Okay, buyer ni pun dah tanda tangan, klien saya sebagai penjual pun dah tanda tangan. Okay, so bila buyer dah tanda tangan, dia pun bayar baki 7% deposit lah untuk cukupkan 10% deposit kat situ. Okay, lepas dah sign SPA, barulah lawyer, saya sebagai lawyer penjual, submit application ke pejabat tanah untuk dapatkan kebenaran pindah milik. Okay, kita tunggu setahun tuan-tuan perempuan, setahun lebih sebenarnya nak dapatkan consent, tapi end of the day masuk appeal kali yang kedua masih kena tolak. Okay, masih kena tolak. Dan kat situ sebenarnya klien saya nak exercise dia punya rights sebagai seorang penjual, disebabkan kegagalan untuk mendapatkan kebenaran ataupun konsen pindah milik daripada pejabat tanah. By right, klien saya sebagai penjual dalam klausa yang ada dalam booking form, dalam ATP tersebut, dan juga dalam SPA, dalam perjanjian jual beli, penjual perlu memulangkan semula 10% deposit kepada pembeli. Itu sebagai orang kata langkah terakhir sekiranya transaksi jual beli itu tak boleh nak diteruskan atas sebab konsen tidak diluluskan. Jadi klien saya akur dengan kehendak perjanjian, dia pun pulangkan 10% deposit itu kepada pembeli. Tapi yang jadi isunya sekarang ni adalah bila klien saya nak tuntut balik 3% earnest deposit yang dah dibayar oleh pembeli kepada akaun stakeholder milik agensi hartanah tersebut, agensi hartanah tersebut refuse. Dia tidak mahu untuk memulangkan 3% earnest deposit tersebut disebabkan apa tau? Disebabkan dalam appointment letter, surat perlantikan ada dinyatakan klausa sekiranya dah bayar 3% earnest deposit tu akan dihanguskan. Which is klien saya tak setuju dan saya pun tak bersetuju dengan klausa tersebut, dan saya rasa benda tu memang ada berat sebelah dan perlu bawa ke tengah, dan sekarang ni klien saya dalam proses untuk melaksanakan tindakan undang-undang ke atas agensi hartanah tersebut. Dan bila terpanggil, bila Zack ceritakan tentang benda tadi tu, mungkin saya nak tanya Ziadi pula. Okay, pandangan Ziadi dalam kes-kes yang macam ni, mana satu sebenarnya yang terpakai? Adakah booking form yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak, ataupun terma yang terkandung di dalam appointment letter between vendor dan juga dengan agensi hartanah tersebut? Silakan Dik. Okey, baik. Itu sebab ketika saya mula-mula ceritakan tadi, saya ada membuat beberapa cerakinan perbezaan. Pertama, kalau kita tengok appointment to sell. Appointment to sell sebenarnya adalah satu agreement antara penjual dan juga ejen. Dia tidak melibatkan pembeli. So maknanya agreement ini hanya terikat antara penjual dan ejen. Okey, maknanya mereka punya discussion adalah antara ejen dan penjual. Tidak bolehlah agreement yang disign oleh ejen dan penjual tiba-tiba nak wajibkan pembeli. Tak boleh. Sebab agreement tu adalah between both parties saja, mereka berdua saja. Kemudian kita ada satu lagi agreement, agreement ATP, agreement to purchase. Okey, agreement to purchase ni adalah antara ejen dan pembeli. So antara ejen dan pembeli, inilah agreement yang terpakai. Baik. Now kita bercakap tentang SPA, Sale and Purchase Agreement. Berdasarkan kepada semakan saya, kebiasaannya berdasarkan kepada semakan saya coach, sebab saya kena semak balik SPA secara berdepan, secara one on one. Tetapi SPA sepatutnya ada beberapa klausa yang sangat penting yang saya boleh katakan, yang mana ianya sepatutnya ada. Pertama yang patut ada adalah kita panggil apa sahaja yang tertulis dalam SPA itu akan concede apa sahaja, supersede apa sahaja yang berlaku sebelumnya. Okey, itu sebab dalam perbincangan saya tadi, saya kata sekiranya ada perbincangan dalam ATP ataupun ATS tadi nak diguna pakai selepas sign SPA, kena masukkan. So maknanya ATP tadi dia kata okey, ni barang-barang yang ada, ini 3% yang ada, kena masukkan dalam SPA tu, perjanjian jual beli. Tapi sekiranya tidak dimasukkan, perjanjian jual beli terpakai. Maknanya dia supersede. Kebiasaannya perjanjian jual beli akan supersede segala perjanjian kat belakang. Maknanya dia batalkan perjanjian lain kat belakang. Itu adalah perjanjian yang ulung untuk terpakai. Itu yang pertama.
Kedua, biasanya perjanjian jual beli dia ada condition precedent. Tadi apa yang Coach Isaac cakap, biasanya dalam kes-kes consent ni memang macam tu, sebab kita panggil sesuatu yang uncertain. Future performance of contract, benda yang berlaku di masa akan datang tetapi masih uncertain, masih tidak tahu lagi apa yang akan berlaku. Maka dia ada condition precedent. Maknanya, walaupun kita dah sign perjanjian jual beli, tetapi sebenarnya agreement tu tak berjalan lagi. Agreement itu hanya berjalan sekiranya ada condition precedent ataupun satu syarat yang telah dipenuhi. Antaranya, contoh saya boleh katakan tadi, contoh consent itu telah dipenuhi. Maka agreement itu boleh berjalan dan dikuatkuasakan. Ini yang contohlah. Ketiga adalah tentang frustration. Okay. So sekarang saya dah lamsamkan ke semua ketiga-tiga ATP, ATS dan juga SPA. Ada satu lagi recourse ataupun alternatif yang kita boleh tengok adalah frustration. Frustration ni macam force majeure, frustration, ini adalah undang-undang dalam Akta Kontrak 1950. Undang-undang ni secara general ni katakan, okay, you sign apa-apa agreement pun, you sign apa-apa sahaja pun, tetapi sekiranya ianya tidak mampu dilakukan, tidak boleh dilakukan, ianya mustahil untuk dilakukan, maka the best way ataupun the best possible solution adalah balik kepada status quo. Maknanya apa yang berlaku sekiranya you tak sign agreement. Saya bagi contoh. Sign agreement antaranya adalah contohnya macam menjual kuda ke dan sebagainya lah, apa-apalah. Menjual kuda contoh, dia dah bayar booking 10%. Tapi kemudian tiba-tiba kuda tu mati sebelum sampai kepada pembeli. Okey? Maka pembeli tidak boleh saman penjual, kata disebabkan ni apa semua. Sebab dia kata frustration. Maknanya benda itu tidak boleh dijalankan. Similar to case yang berlaku dalam Coach Isaac, ianya bukan disebabkan oleh default mana-mana pihak. Ianya adalah disebabkan oleh frustration. Maknanya ianya tidak boleh dilakukan, tidak boleh teruskan. Sama macam kes PKP. Ada banyak kes-kes PKP yang mana wedding planner, kemudian wedding event tidak boleh dijalankan disebabkan oleh force majeure ataupun disebabkan oleh kerajaan tutup ke semua sektor, tidak boleh dilakukan. So makanya pembeli tidak boleh simply dan sesenang hati ataupun penjual tidak boleh sesenang hati menyaman dalam keadaan ianya tidak mampu dilakukan, ianya frustrate, berlaku kegagalan di situ. Ditambah lagi, tuan-tuan dan puan-puan kena maklum, sekarang ada satu akta yang telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan, kita panggil Akta 842, berapa yang akta tu? Okey, saya ada satu akta di mana akta ini adalah untuk menangani kesan-kesan langkah menangani kesan-kesan yang disebabkan oleh COVID. Okey. Akta ini juga menggantung beberapa kontrak. Disebabkan oleh isu-isu ni lah. Tapi untuk saya balik kepada perbincangan Coach Isaac tadi, saya boleh katakan walaupun dalam agreement yang dikatakan antara first kali, argument yang saya boleh katakan ATS hanya terpakai antara penjual dengan ejen. So sekiranya you nak forfeit the money, you kena forfeit untuk merugikan penjual. Okay. Sebab yang sign agreement itu menyatakan bahawasanya kalau saya bagi you, kalau you boleh jual rumah ni, kemudian berlaku apa-apa, saya boleh jual rumah ni, maka saya dah sign SPA, maka 3% tu boleh diambil ataupun boleh forfeited. Walaupun duit itu datang daripada pembeli, tetapi sebenarnya itu adalah milik penjual. Itu sebab dia punya 97% tu adalah tolak daripada harga penjual. Ini yang semua kena sedia maklum dan fahamkan. That's why saya cuba fahamkan dekat Malaysia ni sebenarnya kita buat macam tu sebab yalah kalau tidak ada pembayaran begini, saya rasa bila rumah dah settle, jual beli dah sebagainya, saya tak rasa duit yang dah dimasukkan dalam poket penjual akan keluarkan untuk bayar agent fee 3%. So bagusnya Bovia ataupun akta kita ni dia terbalikkan the defect, kita panggil divert charges yang dimaklumkan oleh Cik Zakwan tadi. Maknanya pembeli bayar on behalf of penjual. Tetapi sebenarnya transaksi yang sepatutnya adalah pembeli bayar kepada penjual bayar kepada ejen. Tapi kita divert the charges, pembeli bayar on behalf of penjual. Maka sekiranya proses itu gagal, transaksi itu gagal, maka semua duit perlu dipulangkan kepada pembeli dan sekiranya agensi ada maknanya dia kata, saya punya tanggungjawab adalah pertama hanya sampai ke SPA saja. Lebih daripada SPA is not my tanggungjawab. Now, the point is siapa yang perlu dipertanggungjawabkan adalah berdasarkan kepada ATS tersebut, agreement to sell. Sekiranya dalam agreement to sell very clear menyatakan bahawasanya penjual yang perlu bertanggungjawab, maka penjual perlu bayar. Tetapi macam mana pun ultimately kalau saya akan go for frustration di bawah Akta Kontrak 1950. Ianya bukan disebabkan oleh default, bukan disebabkan oleh kegagalan, bukan disebabkan oleh apa-apa, tapi ianya disebabkan oleh perkara itu tidak boleh jalankan.
Sekiranya perkara itu memang tak boleh dijalankan, maka ianya perlu balik ke status quo. Yang mana ianya perlu balik kepada keadaan asal sebagaimana perjanjian tidak ditandatangani. Maknanya keadaan tidak berjalan. Itu komen saya, Coach. Alhamdulillah. Terima kasih banyak penerangan yang mantap daripada Eddie daripada apa yang Eddie sampaikan tu memang kita dapat sikit sebanyak orang kata apa pengetahuan berkenaan dengan macam mana cara kita nak manage ataupun kita nak pegang duit stakeholder tersebut. Dan hati kecil saya ni lah menyatakan bahawa berkemungkinan agensi tersebut telah release telah release duit 3% yang dipegang sebagai stakeholder tu sebelum konsen tu diperolehi. Itu hati kecil saya bercakap lah kan. Tapi tak apa, apa-apa pun nanti kita tunggulah. Kita dah buat tindakan untuk saman agensi tersebut di mahkamah dan benda ni kita tak pandang ringan. Dan duitnya bukannya sikit tuan-tuan perempuan. Harga jualannya lebih kurang 880,000 rumah yang saya buat SPA tadi tu. Dan 3% and deposit tu lebih kurang 20 lebih ribu lah yang dah dibayar kepada agensi tersebut. Dan kita tunggu je lah di mahkamah nanti. Okay, so itu apa yang saya boleh katakan buat masa sekarang ni lah. So jangan main-main benda-benda berkenaan undang-undang, apa-apa terma-terma yang bersangkut paut dengan akta dan sebagainya. So benda-benda macam tu memang kita perlu orang kata apa bertegas. Dan saya sebagai peguam yang mewakili penjual tu memang saya dah menasihati anak guam saya just go all out, kita go for it, kita fight sampailah benda tu dapat balik kat tangan dia. Okay, itu yang kita cuba nak bantu sekarang ni lah. Okay, kita pergi kepada Zack. Zack, apa ni berkenaan dengan deposit yang dah dibayar. Okay, even macam kita sendiri pun sebagai peguam duit baki 7% yang kita dapat masa kita sign perjanjian jual beli, jarang-jarang sekali kita gunakan untuk release terus kepada pihak penjual. Kita akan pegang sebagai stakeholder dan ada stage-stage tertentu barulah kita boleh lepaskan duit tersebut kepada pihak penjual. Kan? Jadi mungkin saudara Zakwan boleh terangkan kepada penonton kat mana sebenarnya stage yang kita sebagai peguam boleh lepaskan duit baki deposit tersebut kepada anak guam kita sebagai penjual tu. Okay, silakan Zack. Okay, baik. Okay, dalam mana-mana urusan jual beli, okay, kita fokus kepada subsale lah. Okay, bukan semua urusan jual beli ini bersifat straightforward. Okay, kalau kes-kes yang bersifat freehold itu kita selalunya akan lepaskan the remaining deposit atau balance deposit tolak commission kepada agent tu upon signing of the SMP. Sign saja SMP, okay, buyer dah sign SMP. Okey, dan kita pergi jumpa owner pula untuk sign SMP, kita akan bawa sekali check balance deposit. Itu untuk kes-kes untuk rumah yang bersifat freehold atau rumah tanah yang bersifat freehold. Tapi untuk kes-kes yang lain yang bersifat leasehold, okey, bila kita cakap leasehold ini dia mempunyai sekatan kepentingan di mana sesuatu tanah itu tidak boleh dipajak, digadai, dipindah milik tanpa kebenaran pihak berkuasa negeri, maka ia memerlukan satu konsen ataupun kelulusan approval daripada pejabat tanah. Okey, untuk dapatkan approval ini, dia mungkin makan masa 1 hingga ke 2 bulan. Ada yang kes yang memakan masa sampai 3 bulan. Okey, ini saya tak bercerita tentang bumi tunan bumi. Approval biasa saja. Dalam kes-kes yang memerlukan approval ini, okey, kita hanya akan release the remaining balance deposit itu setelah kelulusan itu dikeluarkan. Sebab apa ini berlaku? Okey, sebabnya ini adalah salah satu daripada, kalau kita tahu, the completion date of the SMP itu hanya akan bermula lepas kita dapat kelulusan daripada pejabat tanah untuk kes-kes yang bersifat leasehold. Okey, samalah juga dengan ejen-ejen hartanah yang menguruskan urusan jual beli hartanah, mencari buyer dan juga mencari penjual. Okey, saya nak beritahu satu benda. Antara ATS yang saya baca sebelum-sebelum ini tuan-tuan. Okey, ada beberapa ATS daripada beberapa agensi. Kebanyakan agensi akan mengatakan bahawa the 3% yang di-collect itu akan dipegang sebagai stakeholder. Okey, maknanya apa? Bila you berkata ia dipegang secara stakeholder, meaning you akan pegang duit itu sehinggalah rumah tersebut, tanah tersebut betul-betul dapat kepastian boleh terjual. Boleh terjual. Dalam kes yang melibatkan konsen, dalam kes yang melibatkan leasehold, maka ia perlu tunggu dulu kelulusan dapat, barulah you boleh release duit tersebut kepada ejen hartanah berkenaan. Sama juga dengan lawyer. Selagi mana tak dapat konsen, selagi itulah lawyer akan pegang that deposit untuk mengelakkan berlaku keadaan-keadaan after effect. You dah release awal,
tiba-tiba na'udzubillah min zalik, konsen tak lulus for whatever reason. Macam coach bagi tahu tadi, kalaulah kes coach tu dipegang lebih daripada 10 tahun, maka ada peratusan untuk lulus. Tapi kita pun tak tahu tanah tersebut dipegang below than 10 years. And polisi tersebut pun saya pun tak pernah dengar sebelum ini. Tiba-tiba wujud. Okay, yang kita pun uncertain bila polisi itu dibuat dan digagalkan mendapat kelulusan, maka duit dah release dah sebelum ini. So macam mana nak buat, dan itu akan menjadi masalah lah. Okay, walau macam mana pun coach, saya nak maklumkan dekat sini, kita dalam banyak keadaan kita melihat kepada peruntukan undang-undang. Okay, kalau transaksi jualan itu tidak berlaku, maka duit semua kena pulangkan dan kembali kepada keadaan status quo. Dalam SMP ada maklumkan, kalau kita baca betul-betul dalam perjanjian jual beli, okay, yang dimaksudkan dengan deposit itu ada dua elemen. Pertama, earnest deposit. Kedua adalah balance deposit. Kedua-dua ini bila digabungkan, ia dikonotasikan sebagai deposit pembelian rumah yang 10% tersebut. Okay, kita rujuk lain juga dalam perjanjian jual beli, ada satu clause. Okay, clause ini kita panggil sebagai nama heading dia, transfer is not registrable. Bila mana pindah milik ini tidak dapat didaftarkan. Okey, ada ternyata dekat dalam clause tersebut, kalau dalam mana-mana keadaan setelah dicuba berkali-kali, okey, pindah milik gagal untuk dimuktamadkan atas apa sebab sekalipun, apa yang berlaku, pihak-pihak perlu bersetuju untuk menghentikan transaksi jual beli ini. Bila pihak-pihak setuju, bermakna segala duit yang telah diterima oleh owner sebelum ini perlu dipulangkan secara penuh tanpa sebarang interest, okey, kepada pembeli. Sebab apa, macam Cik Zadi bagi tahu tadi, AD bagi tahu tadi, tidak ada salah siapa-siapa. Dia lebih kepada frustration of contract. Okey, kalau melihat kepada clause tersebut, okey, segala duit, dia bagi tahu segala duit yang telah diterima perlu dipulangkan. Dalam SMP ada bagi tahu 3% earnest deposit, okey, kita letakkan sebagai duit yang telah diterima oleh owner semasa perjanjian jual beli ini ditandatangani. Sebelum tu owner dah terima dah, tapi kita bayar kepada agensi. 7% adalah duit yang owner terima semasa sign perjanjian jual beli. So makna kata coach, okey, owner ni dia kena pulangkan total 10%, termasuklah duit yang telah dipegang oleh agensi tadi kepada buyer. Sebab buyer in any way dia takkan boleh reasoning dengan betul. Kenapa aku dapat 7% saja? Aku bayar 10%, mana lagi 3%? Because di pandangan buyer, I'm not the one who pay the agency. The one who should pay the agency is the owner, sebab owner yang melantik agensi tersebut. So buyer ni akan berpendapat, aku punya 3% itu adalah duit aku bayar deposit sebagai bukit, 7% pun duit aku, so I am entitled for that 10%. Ini dilema yang berlaku. So apa isunya coach dekat sini? Okey, isunya dekat sini adalah saya melihat bahawa kita jangan sesekali juga untuk memandang enteng dan menyidakkan usaha-usaha yang dimainkan oleh ejen-ejen hartanah ini. Okey, mereka pun mengambil masa yang lama, bersusah payah untuk pergi viewing, korbankan masa, keluarkan kos yang banyak untuk naikkan iklan-iklan dalam portal-portal iklan berbayar dan sebagainya, yang akhirnya membawa kepada mereka dapat pembeli yang betul-betul nak membeli. Okey, hakikatnya perjanjian ini tidak dapat diteruskan because of uncertainty punya event lah. Okey, sama ada COVID ke, sama ada tak lulus kelulusan ke dan sebagainya. So cadangan saya coach dekat sini, ini pendapat peribadi saya. Okey, kita punya perjalanan agensi hartanah dekat Malaysia lebih kurang sama macam Singapura. Kita ada Bovia, dekat Singapura dia ada CEA. Okey, Commissioner for Council for Estate Agencies, dia panggil CEA. So apa yang berlaku adalah mereka menetapkan bahawa setiap Bovia ni, ini pandangan saya, Bovia mungkin boleh mengeluarkan satu ATP dan ATS yang standard untuk digunakan oleh kesemua agensi-agensi hartanah dekat Malaysia. Okey, sebagai badan yang meregularisasikan perdagangan agen hartanah, mereka perlu keluarkan satu bentuk form yang standard. Sebab apa? Supaya pertama sekali, okey,
semua agensi hartanah mempunyai kefahaman yang sama terhadap peruntukan di dalam ATS dan ATP. Tidak ada yang berbeza-beza. Ada yang letak you boleh release dulu sebelum dapat konsen. Ada yang letak you lepas dapat konsen baru you release dan sebagainya. So kita tak nak ada perbezaan yang sebegitu. Kedua, semua orang boleh membaca ATS dengan ATP ni pada laras bahasa yang sama. Okey, tidak ada beza-beza langsung. Itu yang kedua. Ketiganya adalah mungkin ini cadangan saya. Daripada awal tadi saya bagi tahu sebenarnya dalam kes jual beli rumah menggunakan ejen hartanah ini, vendor has nothing to lose. Sebab dia tidak ada apa-apa komitmen bayaran pun. Dia hanya tunggu at the end of the day nanti ataupun masa buyer bayar, dia akan divert the charges bayar kepada agensi hartanah. So apa yang saya boleh propose dekat sini adalah kemungkinan, walaupun ini bukanlah bersifat popular sangat pendekatan ini, tapi boleh kita buat adalah sebaik sahaja kita sign ataupun agent close the deal dan sign ATS dengan buyer, mungkin boleh kita minta owner ini untuk bayar commitment fees serendah RM500 to show dia punya commitment. You bayar dulu 500, then I will straight away proceed to SMP punya proses. At least tuan-tuan, kalau katakanlah owner ini tiba-tiba dia buat cancellation for whatever reason, agent has the 500 to hold on to. Bolehlah dia cover dia punya iklan, bolehlah dia cover dia punya tol minyak dan sebagainya. Kalau tak tuan-tuan, most of the case memang akan berputih mata sahaja. Memang akan berputih mata sahaja sebab keadaan ini agak perlu diperbetulkan lah. Itu pandangan saya. Okey, terima kasih banyak-banyak Zack atas pandangan dan juga perkongsian yang saya dah buat tadi tu. Yang mana saya pun berpandangan memang perlu ada regulatory, ada standardization yang dibuat oleh pihak lembaga, oleh pihak board tu sendiri, dan kita sepatutnya, sebab dia regulatory body untuk ejen-ejen hartanah ni memang tak ada yang lain, hanya satu je, Lembaga Penilai Pentaksir Ejen Hartanah dan Pengurusan Harta di bawah Akta 242 tadi tu. Dan mekanisme perjalanan pelantikan ejen dan sebagainya memang ada dinyatakan di bawah akta tersebut. Cuma pelaksanaannya tu mungkin agak kurang sikit lah, sebab kalau kita tengok banyak version sebenarnya, ATP, appointment letter, co-broking punya borang, semua cacar marba yang saya tengok, macam-macam terma, macam-macam version dia kan. So kalau boleh lah pihak board, kalau katalah board dengar ni kan, Tuan Haji Ishak ke kalau ada menengok apa yang kita bincangkan pada hari ni, mungkin ada satu mekanisme yang dibuat untuk standardizekan semua borang yang digunakan pakai oleh semua agensi sistem Malaysia ni, baik di Sabah, di Sarawak dan sebagainya, menggunakan borang yang sama, term and condition ni. Cuma tukar letterhead kat atas tu je, logo, alamat apa semua tu ikut agensi masing-masing lah, tapi benda yang nak diisi kat bawah tu semua sama je. Itu lebih baik lah bagi saya lah kan. Dan kita ada beberapa soalan sebenarnya ni, saya sentuh sikit lah, walaupun masa kita dah hampir 1 jam, tapi saya rasa macam kesian pula, tak adil untuk sahabat-sahabat yang dah bertanya daripada awal tadi ni. Okay, kita keluarkan kejap soalan daripada Tuan Saifuddin kat sini. Adakah e-signature untuk dokumen berkaitan jual beli rumah adalah sah di segi undang-undang? Jadi saya mungkin nak jemput Eddie lah untuk tolong jawabkan Eddie, macam mana tu? Okey, pertama sekali sebenarnya actually discussion ini ataupun perbincangan ini telah berlaku pada PKP tempoh hari ketika seingat saya 18 bulan 3 2020 ke mana Bar Council ada mengeluarkan satu ruling ataupun satu discussion yang menyatakan bahawasanya signing secara Zoom ataupun signing secara tidak berhadapan tetapi direkodkan dalam video adalah satu signing yang masih grey area, masih blur lah, maknanya grey area ni masih lagi tidak boleh dikatakan sama ada boleh ataupun tidak boleh. Okey. Untuk menjawab soalan Cik Saifuddin Sulong, tanda tangan adalah untuk mengesahkan ataupun mengesahkan bahawasanya yang tanda tangan itu telah tanda tangan dengan suci hati, yang tanda tangan itu telah tanda tangan tanpa dipaksa, yang tanda tangan itu adalah tanda tangan yang telah diberikan dalam keadaan dia faham sebab dan akibat. Okey. Bila kita katakan ini, kita konotasikan dia punya sebagai capacity. Capacity ni maknanya dia punya capacity sebagai manusia lah. Okey. Ini pendapat saya. Pendapat saya, e-signature untuk dokumen berkaitan jual beli rumah adalah sah di segi undang-undang. Itulah sebabnya dalam undang-undang email adalah sah.
Okay, email, transaction email sah. WhatsApp sekarang ini dalam undang-undang yang dah telah diputuskan oleh mahkamah yang saban hari, WhatsApp sah di sisi undang-undang. WhatsApp ni adalah perbincangan yang secara general saja. Macam saya cakap dengan Cik Saifuddin, saya nak beli rumah Cik Saifuddin lah. Cik Saifuddin kata, okey boleh beli rumah. Okey, berapa booking? Cik Saifuddin kata, bayar RM5,000 je. Senang, boleh jual beli dan sebagainya. Dan ianya telah menjadi sah dari segi undang-undang. So maknanya bila berlaku that kind of transaction pun ianya adalah satu benda yang boleh dijadikan bukti, apatah lagi e-signature. Okey, cumanya ianya perlu dibuktikan. Contoh, saya bagi contoh. Tiba-tiba wujud e-signature tak tahu datang dari mana. Maka ianya adalah sesuatu yang sukar untuk dibuktikan. Kalau tanya saya, di dalam undang-undang ni dia ada kita panggil parallel evidence rule. Parallel evidence rule ni maknanya saya boleh katakan ianya adalah tingkatan pembuktian. Tingkatan pembuktian maknanya bukti apa yang paling kuat, bukti apa yang kurang lemah lagi. Dia macam piramid tu kan, bukti tu. Mana yang paling kuat biasanya yang bertulis. Bertulis yang paling kuat. Kemudian yang kurang sikit lagi adalah corroborative-nya evidence, maknanya sesuatu yang verbal tapi saksi ada dan sebagainya. So in term of pembuktian, saya kata itu yang lebih penting. Contoh, e-signature. Pertama kalau saya lah, contoh saya nak bercakap tentang ATP, agreement to purchase dan agreement to sell. Pertama sekali, kalau saya nak bagi e-signature, saya akan conclude dalam WhatsApp dulu. Tuan, adakah tuan ini adalah nama-nama sekian, Cik Saifuddin Sulong dengan alamat ni? Ya betul, itu saya. Boleh Cik Saifuddin sahkan, Cik Saifuddin faham apa semua yang Cik Saifuddin akan sign? Ya, saya faham. Okey, saya letak satu screenshot ataupun gambar gambar ATP tu, hantar kepada dia dan kemudian dia sign. Dia pulangkan balik kepada saya. Kalau saya akan gunakan e-signature ni dalam email. Yang mana email tu lebih bersifat personal. Dan saya minta dia kepilkan satu salinan IC dengan palang yang menyatakan untuk kegunaan jual beli hartanah saja. Untuk saya menguatkan lagi kekuatan e-signature tersebut. Sebab senang je. Kenapa ianya boleh jadi tak sah apabila yang sign tak mengaku? Itu je. E-signature jadi tak sah apabila yang sign tu, yang telah menurunkan tanda tangan tak mengaku. Dia kata, sebenarnya saya tak sign pun. Yang sign adik saya ambil handphone saya. Handphone saya kena curi, kena hack dan sebagainya. Itu je. Tetapi kalau dia kata, saya sign sebenarnya tapi saya tak faham. Tetapi ignorance of the law is not an excuse. Ini adalah satu Latin ataupun satu general understanding. Kalau you dah sign sesuatu, you waras, cukup umur, ada capacity, maka terikat apa yang you sign. You tak boleh tiba-tiba you sign, lepas tu kata, saya tak faham lah apa yang saya sign. Tetapi capacity untuk you enter that what we call it, untuk you masuk dalam agreement itu, mengikat you sendiri. Menjawab soalan Cik Saifuddin Sulong, saya boleh kata mengikut pendapat saya, e-signature terpakai dari segi undang-undang, tapi anda perlu kuatkan lagi dengan menjadikan pembuktiannya lebih tinggi. Contoh, email dia pun hantar, WhatsApp pun dia hantar, kemudian rumah tu pun memang rumah dia bagi you geran lagi, kemudian dia bagi you salinan kad pengenalan yang telah dipalangkan. Tiba-tiba dia kata kan, Syaifuddin, saya mana ada buat signature ni? Keluarlah, habis siapa yang boleh pegang IC you? Keluarlah pula email tu, email nama you. Nombor telefon, registered nombor telefon dekat telco is nama you. Kemudian property grant pun nama you. Takkanlah tiba-tiba saya tengah jalan-jalan you sign dokumen yang entah mana-mana. Itu. Menjawab soalan tu, saya setuju menyatakan bahawanya e-signature berkaitan jual beli rumah adalah sah di segi undang-undang, tetapi ianya masih lagi dibahaskan. Sebab ruling daripada Bar Council dia kata grey area. Ianya masih lagi tidak dapat diputuskan. Sebab tidak ada lagi betul-betul kes mahkamah yang menceritakan bahawasanya kalau sign secara maya ataupun secara e-signature tidak sah dan ianya telah diputuskan di mahkamah yang paling tinggi. Macam kes-kes yang terdahululah. Tapi kalau dari pendapat saya secara komentar, saya setuju e-signature untuk dokumen berkaitan jual beli adalah sah di segi undang-undang. Okey. Zack, boleh dengar Zack? Boleh. Saya rasa mungkin ada isu dengan Zack punya speaker tu. Ada buka dua device ke? Okey, jap saya tanya. Alright. Okay. Baru tak buka. Alright. Tadi macam dalam gua, mentang-mentang Manchester nombor 2 kan? Okay, kita
masukkan kejap Abizul Latif punya sharing kat sini. Pernah alami kes seperti Coach hadapi sekarang, agensi memutuskan untuk memulangkan kembali earnest deposit kepada buyer ataupun owner walau komisen dah diserahkan kepada ejen. Okay. Kebanyakan kes jadi isu apabila earnest deposit tadi dah diserahkan kepada ejen. Cuma dalam situasi ini ejen paling banyak lose berbanding pihak lain. Okay, betul macam yang Tuan Hafizul beritahu tadi tu, macam yang kita dah cadangkan Zack dia cadangkan kalau boleh daripada awal tu lagi mungkin ada duit yang kita dah kutip daripada owner tu siap-siap, mungkin 500, mungkin 1000, tengoklah bergantung pada harga jual belinya lah dan bagi saya benda tu mungkin ada satu guideline yang perlu dibuat oleh pihak board sendiri untuk mengelakkan daripada ejen ni berada dalam keadaan yang rugi lah kan. So bila dah buat urusan nak iklan, dah buat urusan untuk bawa prospek pergi viewing, appointment dan sebagainya, tiba-tiba tak jadi ataupun tiba-tiba benda tu tak boleh nak diteruskan disebabkan adanya sekatan kepentingan, konsen tak lepas dan sebagainya. Jadi kesian juga kat ejen tu kan. Jadi mungkin apa yang Zack cadangkan tadi tu kita boleh guna pakai, kita boleh bincangkan dan kita boleh cuba tuan-tuan perempuan sahabat-sahabat REA yang ada kat sini, mungkin ada di kalangan tuan-tuan perempuan orang-orang kuat PHAM dan sebagainya yang mungkin boleh panjangkan isu tersebut pada board, mungkin board boleh ambil pendekatan untuk mengelakkan kerugian di pihak ejen itu sendirilah. Okey, Tuan Rafizal ada komen kat sini, macam mana nak kesan owner yang bankruptcy, sebab saya pernah deal proses until the end, owner nak sign dengan pendaftar pejabat tanah baru dia cakap dia bankruptcy. Okey. So mungkin Eddie kot. Boleh tolong jawabkan ni? Okey, untuk kes bankruptcy, okey macam ni. Untuk kes bankruptcy ni pertama sekali sebelum kita, yalah kalau dah sign SPA tu berbeza, mungkin kena ada bankruptcy search dan sebagainya, maka saya menganggap itu adalah satu tindakan yang perlu dilakukan lah, at least ada bankruptcy search untuk kita boleh semak sama ada penjual ini sudah bankrupt ataupun tidak. Tetapi untuk kes-kes yang bankruptcy, inilah tips kepada ejen-ejen lah, sebab kebanyakan kes adalah ejen dah pergi viewing dulu, dah tengok rumah dulu, dah buat kerja apa semua, dah penat-penat kemudian bankruptcy. Dia ada banyak kita panggil, you kena jadi macam detektif Conan sikit lah, maknanya you kena jadi macam detektif, sama lah macam saya sebagai peguam yang masuk mahkamah, klien jumpa kita, dia tak cakap perkara yang sebenar, dia akan cerita apa yang berlaku dan sebagainya, tetapi kita akan kena buat kita punya private investigation sendiri. Okay, antara contoh-contoh yang selalu berlaku adalah terlalu banyak tunggakan. Terlalu banyak tunggakan ni berlaku, contoh you tengok api air, terlalu banyak tunggakan. Maintenance fees, terlalu banyak tunggakan. Ada kemungkinan kalau itu berlaku banyak tunggakan, ada kemungkinan dia punya pembayaran installment pun juga ada tunggakan. Kedua, you tengok dia punya surat. Senang je, surat-surat ni kebanyakan notis-notis ni memang dikeluarkan oleh pihak bank lah. Okay? Kadang-kadang pihak bank akan keluarkan notis-notis yang menyatakan bahawasanya ada saman, kemudian kadang-kadang pihak bank caveat, kadang-kadang pihak bank buat sesuatu perkara yang memang kalau you buka kat land search kadang-kadang keluar caveat, ada orang saman kemudian dan sebagainya lah. Ini ada antara yang ada jugalah. Ketiga, anda kena tengok rumah tersebut dia macam cuba mengelakkan apa-apa notis penyampaian. Kadang-kadang sebab kita kalau kita nak bankruptkan owner ataupun klien ataupun sebagai saya lah, sebagai orang yang membuat saman, saya adalah ada buat saman, kita panggil banking litigation, kita buat saman. Kita nak buat saman tu proses dia panjang. Kenapa proses dia panjang? Sebab kita nak membuktikan kepada mahkamah penyampaian itu dah betul-betul dijalankan. Antaranya notis penyampaian, kita dah tampal notis nak sita, kita dah tampal notis dan sebagainya, nama beliau pun kita letak dalam surat khabar. Ini adalah sesuatu yang sedikit sukar, tetapi anda semua perlu cakna. Sebab kalau kita dah buat semua, dah dapat pembeli apa semua, kemudian perjalanan proses terusnya tidak boleh teruskan pun menjadi masalah. Tetapi biasanya dalam ketika sign SPA ada bankruptcy search, maka akan appear. Isu yang selalu berlaku kalau saya tengok dalam yang soalan tadi adalah ketika nak sign depan pejabat tanah, maknanya pejabat daerah, nak sign depan pejabat daerah tu dah maknanya dah ketika borang 14 nak MOT, ketika nak sign borang MOT, maknanya berada di tengah-tengah. Kes ini lagi bahaya. Kenapa kes ini lagi bahaya? Sebab ketika jual beli berlaku, dia masih lagi belum bankrupt. Dia tak bayar, maknanya bulan-bulan rumah tu dia tak bayar, mungkin sebulan, 2 bulan ataupun kadang-kadang bayar sebulan, kadang bayar tak bayar 3 bulan macam tu. Tetapi dia belum sampai diisytiharkan bankrupt. Saya boleh katakan saya sebagai peguam yang saman untuk membankruptkan individu, saya rasa 6 bulan is the paling cepat proses untuk bankrupt.
Dan pihak bank sekarang seingat saya 2 bulan atau 3 bulan tunggakan mereka akan keluarkan notis. So daripada 3 bulan sampai ke 6 bulan tu, dia masih lagi belum diisytiharkan bankrupt. So maknanya ketika dia sign SPA, kadang-kadang peguam-peguam kita lah, peguam-peguam SPA, peguam konvensi buat bankruptcy search, dia tak bankrupt lagi. So how should I know untuk dia sebenarnya bankrupt ataupun tak bankrupt? Perkara berlaku apabila seterusnya. Kan tadi leasehold katakan ambil masa 6 bulan, setahun lagi dan sebagainya. Tahun ke-8 lepas sign SPA, dia bankrupt. Then itu problem. That's why saya kata dia punya penelitian tu kena tengok daripada awal lagi, private investigation. Kalau kita nak bincangkan macam mana kita nak dapatkan protection daripada bankruptcy tu lain discussion, tapi as of now you kena jadi Conan sikit, detektif sikit. Saya kan saya tengok ramai tengok cerita Vincenzo apa semua yang cerita-cerita lawyer Korea semua kan. You kena detektif sikit. Lain macam je owner ni hari ni jual, esok mana duit saya 200,000. Tu you nampak lah dia punya, kita panggil dia ada dia punya signal dia. Dia very terdesak, very desperate dan sebagainya, then you kena berhati-hatilah. Itu yang saya maksud. Tetapi ada cara-cara lain macam CITOS, sebagainya, itu adalah private investigation lah. Maknanya you punya sendiri PDPA dan sebagainya. Itu je coach. Okey, tuan-tuan dan puan, saya just nak tambah sikit lah apa yang dah di-sharekan oleh Eddie tadi. Kalau ikutkan lah, memang lawyer akan buat carian kebankrapan di Jabatan Insolvensi sebelum kita memuktamadkan perjanjian jual beli tersebut. Itu adalah tanggungjawab kami lah. Dan dalam masa yang sama sebenarnya, tuan-tuan dan puan sebagai seorang perunding hartanah, mana yang dah berjumpa dengan penjual-penjual, bakal-bakal penjual yang nak berurusan dengan tuan-tuan dan puan ni semua, sebaik-baiknya lah, sebaik-baiknya saya syorkan tuan-tuan dan puan dapatkan kata putus, dapatkan maklumat yang sahih daripada penjual-penjual ni. Cakap dengan diorang, tanya diorang betul-betul, Encik jangan tipu saya Encik Encik kena cakap terus terang, Encik ni ada tak apa tindakan undang-undang yang dibuat ke atas Encik? Kalau bisa kata ada, tindakan saman ke apa ke, especially those yang bermasalah, yang rumahnya tu memang dah lama nak jual tapi tak dapat jual, dan dalam masa yang sama dia sendiri dah mengaku, saya ni dah banyak kali dah, banyak bulan dah tak bayar bank ni. Bila dia sendiri mengaku, dia cakap saya ni dah banyak kali tak bayar bank, tak bayar installment, kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Kalau saya jadi ejen, saya akan terus tanya dengan dia. Encik ni bila dah encik kata tak bayar bank belum bulan, ada tak encik terima apa-apa surat saman daripada bank? Kalau dia sendiri kata memang ada terima, kena berhati-hati. Silat-silat bulan tindakan kebankrapan tu dah dibuat kat atas dia. So kalau dalam kes macam tu, kalau tuan-tuan perempuan tak pasti apa dokumen yang dia dah terima daripada pihak bank tadi tu, dapatkan salinan dokumen tersebut, tunjukkan kepada peguam yang akan menguruskan urusan jual beli hartanah tersebut. Untuk kami pastikan apa dokumen yang ada tu dan sama ada boleh tak kita nak teruskan dengan tindakan perjanjian jual beli tersebut dalam keadaan dia yang macam tu. So kena berhati-hatilah. So saya sorkan kawan-kawan. Ya. Cadangan saya kalau owner setuju bekerjasama, minta secret report ataupun CITOS report. Dalam tu semua ada, saman semua ada. Kalau dia pernah kena saman, semua ada. Tunggakan semua keluar. Itu maknanya kalau kita buat secret, biasanya kita buat secret ataupun CITOS ni kita minta daripada buyer. So kita ambil another extent, kita minta vendor pun kena sediakan juga. Betul. Itu lagi bagus lah macam yang diterangkan tu. Tapi macam selalunya lah ejen-ejen ni, minta maaf cakap lah kan, kebanyakan ejen-ejen ni dia kedekut sikit nak keluarkan duit, nak buat CITOS search ke ataupun nak buat bankruptcy search ke, dia macam tak apalah nanti biar suruh vendor tu buat sendiri ataupun buyer tu buat sendiri. Kalau nak tunggu diorang tu buat sendiri silap-silap bulan sampai kesudah tak buat. Jadi yang saya syorkan kat sini mungkinlah tuan-tuan perempuan kalau betul-betul nak pastikan yang dua-dua pihak tu tidak ada apa-apa masalah, nak buat CITOS sekarang ni tak mahal, RM25 je pun kan, RM25 kita boleh buat secara online. Dan saya syorkan tuan-tuan perempuan mungkinlah terpaksa korbankan sikit duit untuk buat carian tersebut sebelum kita memuktamadkan urusan dengan pihak penjual maupun dengan pihak pembeli tadi. Itu antara ada juga coach. Satu lagi coach, mungkin ada juga saya pernah jumpa klien saya yang datang jumpa bagi tahu saya dah pernah 2-3 kali pergi ke AKPK. AKPK pun merupakan salah satu scheme lah untuk ni lah. Dan kedua ni adalah agensi yang dia create agensi untuk dia jual tu. Nak jual cepat, boleh tak dapat duit dalam masa 2 bulan, boleh tak dapat duit dalam 1 bulan. Itu antara hint-hint yang selalu berlaku lah dalam keadaan sekarang. Okay, so itulah saranan kepada sahabat-sahabat kawan-kawan
perunding-perunding hartanah, bukan nak suruh you all spend banyak sangat duit untuk apa ni, tapi ni just nak pastikan lah urusan tu. Sebab bila kami dah terima kes daripada tuan-tuan perempuan, kami dah buka file, memang definitely kami akan buat carian kebankrapan di insolvency dan sebagainya. Tapi permulaan tu untuk mengelakkan frustration di pihak you all sebagai ejen hartanah, bila nak buat urusan apa-apa ni semua, sampai kita dah prepare SPA, tiba-tiba baru dapat tahu vendor tu ada masalah, tak boleh nak buat apa ni, jual beli apa seperti sebabkan dia bankrupt. So you all juga yang akan apa ni kecewa nanti kan. So itu yang saranan saya lah. Okey, Tuan Ismawi ada tanya ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah pihak peguam dibenarkan memasukkan jumlah bayaran keseluruhan daripada pembeli ke akaun firma guaman? Okey, Zaid, boleh tolong jawabkan Zaid? Adakah pihak peguam dibenarkan masukkan jumlah bayaran keseluruhan? Okey. Selalunya memang kita nasihatkan supaya pembeli-pembeli ini masukkan duit itu ke dalam firma guaman as stakeholder. Bukan apa tuan-tuan, ada yang rasa tak selesa. Tapi kalau bagi saya, kalau daripada awal you lantik peguam, you mestilah meletakkan satu kepercayaan kepada peguam untuk buat apa saja urusan dengan you punya transaksi lah. Kenapa perlu masuk dalam akaun peguam? Pertama sekali supaya kita ada bukti trail of money. Money trail itu ada. You masuk ke dalam akaun peguam akan go down, keluarkan resit rasmi, duit ini ada dalam akaun peguam. Dan kemudian peguam akan keluarkan duit tersebut berdasarkan kepada perjanjian yang telah kita sepakati lah. Dalam kes-kes sebegini, saya dapati adalah kebanyakannya melibatkan kes-kes yang membeli harta tanah secara tunai. Cash buyer. Cash buyer ada orang, kalau makcik-makcik makcik-makcik ada kes yang saya jumpa, seorang makcik ni dia beli cash buyer 400,000. Dia pernah kena kelepek dengan peguam, dia pernah kena tipu dengan peguam. So dia takut nak serahkan duit baki yang 90% tu ke dalam akaun peguam. So apa yang dia buat adalah, saya bagi tahu makcik ini, kalau makcik tak nak masukkan terus 90% ke dalam akaun peguam, saya buat breakdown kepada makcik. Bila makcik perlu masukkan dan bila saya akan keluarkan cek bayar kepada penjual. Dalam keadaan itu dia setuju dan dia buatlah. Tapi satu saja niat peguam, kenapa peguam nak dimasukkan sekaligus lump sum money 90% tersebut ke dalam akaun peguam? Sebab untuk mengelakkan kemungkinan duit tersebut peguam tak dapat untuk bayar kepada penjual. Ada juga kes yang dia nak buat breakdown payment, staggered payment, 3 bulan jual beli, bulan pertama nak bayar sebanyak ini, bulan kedua bayar sebanyak ini, bulan yang ketiga, last month, dia tak mampu untuk completekan the whole transaction punya money. So apa yang berlaku, selepas completion date, owner akan exercise dia punya right untuk forfeit the 10% yang sepatutnya dia forfeit. So dia akan berputih mata. So kalau daripada awal you nasihatkan you punya klien, if you have that extra money, betul-betul cukup untuk beli rumah, please put in lawyer punya account yang tuan-tuan buyer percayalah kan. Sebab kadang sekarang ni pun macam-macam juga di firma guaman ni kan. So you cari orang yang boleh dipercayai supaya dia pegang sebagai stakeholder. In term of black and white, don't have to worry. Dalam SNP memang clearly bagi tahu peguam pegang duit ini as stakeholder. Kalau cakap stakeholder, peguam tak boleh guna duit ini untuk apa benda sekalipun kecuali dibenarkan oleh pembeli ataupun penjual. Sebab itu kalau tuan-tuan pernah berdepan dengan peguam, ikut pembeli dengan penjual untuk tanda tangan perjanjian jual beli, kita dah tahu 90% akan masuk dalam akaun penjual, tapi lawyer tiba-tiba keluarkan satu surat kebenaran untuk menolak yuran guaman dan kos yang terlibat daripada bayaran yang dikeluarkan oleh pembeli ke dalam akaun peguam, ataupun menolak bagi pihak owner tunggakan-tunggakan yang ada, maintenance, TNB, syabas, air dan sebagainya daripada duit yang owner bakal terima. Dengan ada kebenaran itu sahaja, peguam boleh mengguna duit stakeholder tersebut. Tanpa kebenaran tersebut, duit itu adalah milik sepenuhnya anak buah pembeli maupun penjual. Saya rasa harap dapat menjawablah Tuan Ismail. Okey, terima kasih Zaid atas penerangan tu. Kita masuk kejap, ada Tuan Hartanah Selatan kat sini ada tanya. Nak tanya, adakah peguam perlu pulang semula bayaran jika konsen tak lulus? Yes.
kena pulangkan balik. Duit deposit yang kita dah pegang sebagai pemegang amanah tu kita perlu pulangkan balik kepada pembeli sekiranya konsen ataupun kebenaran pindah milik tidak diperolehi lah. Itu untuk menjawab Tuan Hatanah Selatan. Okey. Tuan Saifuddin, ya, ini tips yang sangat membantu. Jika ianya telah diperiksa, ianya akan jadi speedy sale, sangat manfaat pada RAN. Yes. Itu yang saya syorkan tadi. Kalau boleh tuan-tuan perempuan sebagai perunding hartanah, keluarkan modal sikit lah. Buatlah urusan CTOS search tu kita buat je dulu. Tak rugi pun sebenarnya. At least tuan-tuan perempuan, bila tuan-tuan perempuan dah buat CTOS search, satu memudahkan tuan-tuan perempuan untuk submit loan application buyer tu dengan bank juga, sebab bank memang definitely dia akan perlukan dokumen tu sebagai sokongan kan, dan dalam masa yang sama kita nak memuaskan hati kita lah, vendor yang kita deal ni, yang kita berurusan ni betul-betul orang kata apa, tak bermasalah ataupun sebaliknya. Itu yang kita perlu buat lah benda tu. Okay. Alright, saya rasa itu saja yang kita dapat bersama-sama pada pagi ni. Sebelum kita end up kita punya sesi pagi ni, saya nak keluarkanlah nombor telefon. Saya harap si Adi dan juga Zakwan tak keberatan lah kalau saya sharekan nombor telefon korang kepada public. Nombor telefon Tuan Zakwan kita dan juga Tuan Adi kita. Jadi kalau misal kata tuan perempuan ingin berhubung lah, especially those yang mungkin berada dekat Bangi. Tuan Nasiah Hisham ni dia punya office ni dekat Bangi. Section berapa tu Section 8. Section 8 Seri Bangi. Section 8. So kalau ada sekitar Bangi, tak kisahlah kat mana-mana sekalipun sebenarnya kalau nak berhubung dengan sahabat-sahabat saya ni, boleh contact diorang. Dan kalau tuan-tuan perempuan ada apa-apa isu berkaitan dengan litigasi, nak saman ke apa ke, diorang pun ada department untuk litigasi. Dan dalam masa yang sama, kami sebenarnya dah bekerjasama quite some time ago lah. Diorang ni merupakan anak-anak didik di Smart Kajang sama macam saya, dan kami dulu adalah merupakan exco ataupun ahli jawatan kuasa dalam Persatuan Alumni Smart Kajang. Memang kami agak close, kami rapat dan kami banyak bekerjasama lah dalam urusan-urusan kerja dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama untuk urusan yang melibatkan perbankan, ada yang mungkin nak buat loan dokumen, mereka ni pun ada panel-panel bank tertentu yang mereka boleh bantu untuk buat urusan perbankan loan dokumen tersebut lah. Okay, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Eddie dan juga kepada Zakwan atas kesudian tuan-tuan perempuan, tuan-tuan berdua untuk bersama-sama dengan saya pada pagi ni. Dan dalam masa yang sama saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada semua yang menonton siaran live ni dan bertanyakan soalan. Minta maaf banyak-banyak sebab saya tak boleh nak go through satu persatu soalan-soalan yang masuk. Memang mendera-deru. Nampak Eddie dengan Zakwan masuk ni, ramai pula hari ni yang duk tengok dan bagi soalan. So itulah yang kita harapkan, perkongsian daripada sahabat-sahabat semua mendatangkan minat, mendatangkan orang kata apa, lebih maklumat kepada semua, kepada publik untuk memiliki hartanah. Dan dalam masa yang sama kita harapkan perkongsian yang kita dah buat ni sedikit sebanyak dia boleh membuka minda sahabat-sahabat, terutamanya pejuang-pejuang hartanah, perunding-perunding hartanah dalam menguruskan transaksi jual beli hartanah dengan lebih efisien dan dengan lebih mematuhi undang-undang yang sedia ada. Okay. So terima kasih Eddie, terima kasih Zack atas kesudian bersama-sama dengan saya pada pagi ni. Jangan serik depan ni kalau ada rezeki kita akan panggil lagi. Jangan kata lepas ni tak boleh lah, teruk kena bambu dengan abang ke apa kan. So insyaAllah kalau ada rezeki nanti kita akan siaran live sekali lagi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Okay, kata-kata terakhir daripada Eddie dan juga daripada Zakwan. Silakan Eddie dulu. Saya berharap kalau RAN pembeli penjual dapat menguatkuasakan undang-undang, faham undang-undang dan kuasakan dia punya hak. InsyaAllah saya rasa RAN punya hak ni akan dihormati. Kita tak nak orang selalu ingat RAN ni ATP tu bukan agreement, yang agreement SPA. Kalau bukan agreement kenapa sign? So kita nak orang faham RAN ni adalah satu kerjaya profesional. You punya ATP tu very powerful, you punya ATS tu very powerful. Kalau you ada pengetahuan undang-undang yang sangat baik, insyaAllah penjual pembeli pun tak boleh main-mainkan you. Tak boleh cancel sesuka hati, kata kita tak sign dengan lawyer lagi lah, mana ada agreement. Tak, sebab dia kena faham ATP, ATS is agreement. Saya terima kasih kepada Coach Isaac sebab jemput saya. Okay, terima kasih. Terima kasih Eddie. Right. Okay, silakan Zack.
Okey, saya tak ada pernah cakap pun, saya ucapkan maju jaya lah kepada semua orang yang terlibat. Teruskan bersama dengan Coach Isaac sebab saya tahu tiada niat lain yang kita nak buat dekat sini adalah semata-mata untuk menjadikan kerjaya RAN ini kerjayaan yang dihormati dan profesional lah, itu sahaja. Alright, terima kasih kepada semua. Terima kasih. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita jumpa lagi. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum.